Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umaidah binti Ismail dari kelas 5-1. Pada kali ini juga kita akan membincangkan soalan 6, soalan esei soalan 6 bagi kertas 2 subjek kimia. Pada kali ini soalan diambil daripada bab 6 tingkatan 5 iaitu asid, base dan garam. Okay, next. Asid. Asid ialah bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Contoh asid ialah asid hidroklorik, asid nitrik, asid sulfurik dan asid etanoik. Bagi persamaan pengayonan bagi asid nitrik, asid hidroklorik ialah HCl menghasilkan ion H+ dan Cl-. Untuk asid nitrik, HNO3 menghasilkan H+ dan NO3-. Untuk asid sulfurik, H2SO4 menghasilkan 2 mol ion hidrogen dan SO4 Untuk asid etanoik, CH3COOH menghasilkan ion H+ dan CH3COO-. Is that okay? Next. Asid kuat dan asid lemah. Kekuatan asid bergantung kepada darjah pengayonan asid di dalam air. Okay, next. Darjah pengayonan asid dalam air. Pengayonan mempunyai dua, iaitu pengayonan lengkap dan pengayonan separa. Untuk pengayonan lengkap melibatkan 100% pengayonan, manakala pengayonan separa kurang daripada 100%. Pengayonan lengkap menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi, manakala pengayonan separa menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Untuk pengayonan lengkap, tiada sebarang molekul yang wujud dalam larutan. Bagi pengayonan separa, sebahagian masih wujud di dalam larutan sebagai molekul. Okay, next. Skala pH. Untuk skala pH 7 menunjukkan larutan yang bersifat neutral. Untuk skala pH 8 hingga 14 menunjukkan larutan yang semakin beralkali. Untuk nilai pH 6 sehingga 0 menunjukkan larutan yang semakin berasid. Untuk nilai pH 0 hingga 2 menunjukkan asid kuat. Contohnya asid hidroklorik, asid nitrik dan asid sulfurik. Untuk nilai pH 3 hingga 6 ialah asid lemah. Contohnya ialah asid etanoik. Untuk nilai pH 8 hingga 12 menunjukkan alkali lemah. Contohnya amonia. Untuk nilai pH 13 dan 14 menunjukkan alkali kuat. Contohnya natrium hidroksida, kalium hidroksida dan barium hidroksida. Okay, next. Asid kuat. Asid kuat ialah asid yang mengalami pengayonan lengkap di dalam air. Asid kuat mempunyai kepekatan ion hidrogen yang tinggi tetapi nilai pH yang rendah. Untuk asid lemah, mengalami pengayonan separa, mempunyai kepekatan ion hidrogen yang rendah tetapi nilai pH yang tinggi. Untuk asid lemah, pengayonan separa, mempunyai ion hidroksida yang rendah tetapi nilai pH juga rendah. Untuk alkali kuat, pengayonan lengkap, mempunyai ion hidroksida yang tinggi juga nilai pH yang tinggi. Untuk next.
hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH, which is untuk asid lah. Lebih tinggi kepekatan ion hidrogen, lebih rendah nilai pH. Kita boleh tengok untuk nilai pH 1 hingga 2 merupakan asid kuat yang mempunyai kepekatan ion hidrogen yang tinggi tetapi nilai pH yang rendah 1 dan 2, iaitu rendah lah. Untuk nilai pH 3 hingga 6 merupakan asid lemah yang mempunyai kepekatan ion hidrogen yang rendah dan nilai pH yang tinggi. Okay, next. Next ialah menyelesaikan masalah numerical stoichiometry, iaitu masalah berkenaan pengiraan dalam bab asid. Dalam pengiraan ini mempunyai 4 langkah. Yang pertama ialah tulis persamaan kimia yang seimbang. Kalau diberi dalam soalan tak perlu tulis. Kalau tak diberi baru boleh tulis. Nombor 2, hitungkan bilangan mol. Yang ketiga, bandingkan nisbah mol. Yang keempat, selesaikan apa yang ditanya dalam soalan. Contohnya jisim, isi padu gas, isi padu larutan dan kepekatan. Okay, next. Untuk kita teruskan dengan langkah 2. Kerana langkah 1 misalnya diberikan dalam soalan. Langkah 2, hitungkan bilangan mol. Untuk hitung bilangan mol ni ada 4. Contohnya dalam pepejal diberi unit gram. Kalau dalam atom, untuk cari bilangan mol, jisim dalam unit gram perlu dibahagikan dengan JAR. Untuk bukan atom, bilangan mol perlu untuk cari bilangan mol, jisim dalam gram perlu dibahagikan dengan JMR. Untuk larutan aqueous, diberi unit kepekatan mol DM padu. Untuk cari bilangan mol dalam larutan aqueous, bilangan mol bersamaan dengan mv per 1000. M menunjukkan kemolaran, V menunjukkan isi padu. Untuk gas, diberi dalam unit isi padu gas iaitu DM padu dan CM padu. Pada suhu dan tekanan piawai, bilangan mol bersamaan dengan isi padu gas DM padu perlu dibahagikan dengan 22.4 DM padu untuk tekanan piawai. Untuk tekanan suhu dan tekanan bilik pula, bilangan mol bersamaan dengan isi padu gas DM padu per 24 DM padu. Untuk zarah, boleh diganti dengan atom, molekul atau ion. So bilangan mol bersamaan dengan bilangan zarah per 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, next. Langkah 4. Untuk langkah 4 ni ialah selesaikan apa yang ditanya dalam soalan. Contohnya dia tanya jisim. So kalau ditanya jisim, kita perlu bilangan mol darabkan dengan JAR kalau atom. Kalau bukan atom, jisim perlu bilangan mol darabkan dengan JMR. Untuk larutan aqueous, untuk cari kemolaran, bilangan mol perlu darabkan dengan 1000 bahagi dengan isi padu. Untuk gas pula, isi padu gas bersamaan dengan bilangan mol darab dengan 22.4 jika suhu dan tekanan piawai. Untuk suhu bilik, isi padu gas bersamaan dengan bilangan mol darab dengan 24. Untuk zarah, bilangan mol perlu darabkan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, next. Tindak balas kimia asid.
Ada 4 contohnya. Asid bertindak balas dengan alkali, menghasilkan garam dan air. Untuk asid dan base, asid bertindak balas dengan base, menghasilkan garam dan air juga. Untuk asid bertindak balas dengan logam, menghasilkan garam dan gas hidrogen. Untuk asid dan logam karbonat menghasilkan garam, gas karbon dioksida dan air. Okey, next. Contoh soalan. Jadual 4 menunjukkan nilai pH bagi dua jenis asid, HX dan HY. Kepekatan asid. Untuk HX ialah 0.1, untuk Y juga 0.1. Untuk nilai pH bagi HX ialah 1.0. Untuk nilai pH bagi HY ialah 3.0. Yang pertama sekali kita perlu kenal pasti asid kuat dan asid lemah. So kat sini HX nilai pH dia rendah. Jadi HX ialah asid kuat. Manakala HY nilai pH-nya lebih tinggi, iaitu 3 bersama dengan asid lemah. Okey, next. Terangkan mengapa terdapat perbezaan antara kedua-dua asid dalam nilai pH. Okey, yang pertama, HX ialah asid kuat. Manakala HY ialah asid lemah. HX mengion lengkap di dalam air. Manakala HY mengion separa. HX menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Manakala HY menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Untuk nilai pH HX lebih rendah, manakala nilai pH bagi HY lebih tinggi. Jadi lebih tinggi kepekatan kepekatan ion hidrogen, lebih rendah nilai pH sesuatu asid. Okay, next. 6 gram magnesium sulfat perlu disediakan daripada tindak balas antara pita magnesium dengan 0.5 mol DM padu asid sulfurik. Tuliskan persamaan kimia bagi pembentukan garam magnesium sulfat. So dia nak persamaan kimia bagi garam magnesium sulfat. Dia dah kata tadi magnesium sulfat, pita magnesium dan asid sulfurik. Jadi asid menunjukkan asid bertindak balas dengan logam. Jadi asid ialah bertindak balas dengan logam menghasilkan garam dan air. Garam dan gas hidrogen. Jadi asid sulfurik iaitu H2SO4 bertindak balas dengan Mg menghasilkan MgSO4 dan H2. Selepas itu kita akan tengok sama ada persamaan ini seimbang ke tidak. Kalau dah seimbang, biarkan saja. Okay, next. B. Hitungkan isi padu minima 0.5 mol DM padu asid sulfurik yang diperlukan untuk penyediaan garam ini jika pita magnesium yang digunakan dalam keadaan berlebihan. So dia dah bagi untuk garam magnesium sulfat dia dah bagi jisim iaitu 6 gram. Untuk asid dia dah bagi kemolaran 0.5 mol tetapi dia nak
isi padu. Jadi kita perlu gunakan tadi, iaitu langkah pertama dia dah bagi persamaan. Jadi kita perlu gunakan langkah kedua, iaitu cari bilangan mol untuk garam sebab kita perlu melakukan nisbah mol yang kemudian. Jadi garam untuk cari bilangan mol untuk MgSO4, jisim perlu dibahagikan dengan JMR. Jadi 6 gram per 24 tambah 32 tambah 16 bracket 4. Jadi kita akan dapat 0.05. Okey, untuk tadi langkah 3 ada nisbah bandingkan nisbah mol. Nisbah mol ni kita perlu bandingkan dengan dia melibatkan persamaan yang mungkin diberi dalam soalan, yang mana kita akan bandingkan bahan yang mol kita telah cari dengan bahan yang mol kita nak cari. So kita bandingkan H2SO4 dengan MgSO4. Untuk H2SO4 bilangan dia 1 dan H2SO4 pun bilangan dia 1. Jadi untuk magnesium sulfat bilangan mol dia ialah 0.05. Jadi untuk asid sulfurik juga 0.05. Jadi automatik kita akan dapat bilangan mol bagi asid sulfurik. Jadi langkah seterusnya untuk kita cari isi padu asid sulfurik. Jadi untuk cari asid sulfurik kita perlu pakai rumus yang sesuai. Dia dah bagi kemolaran, dia nak isi padu. Untuk isi padu kita perlu guna rumus bilangan mol bersama dengan MV per 1000. Jadi bilangan mol kita dah dapat 0.05 bersamaan dengan 0.5, iaitu kemolaran bracket dengan V, iaitu V yang kita nak cari per 1000. Jadi setelah dikira kita akan dapat V bersamaan dengan 100 cm3. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.